Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dulu. Kita baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan pertama kepada pengarang kitab kita ini, Imam Tirmizi, dan seluruh ulama yang mensyarahkan hadis tulisan beliau ini, dan juga kepada seluruh ahli keluarga kita yang sudah meninggal. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد. Yang dimuliakan Ustaz, Tuan Imam, yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid dan seluruh tuan kuasanya. Pengerusi dah dilantik ke belum masjid? Tuan kuasa dah lantik dah? Duduk apa lagi? Kita kuasa orang lama lah kok. Para imam, Bilal, muslimin, muslimat, tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Pertamanya Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya sebab kita masih lagi, Allah beri peluang berada dalam majlis yang mulia ini, insya-Allah. Semoga Allah memberi kebaikan kepada kita. Hari ini dah masuk berapa Rejab dah ini? 16 Rejab dah. Dah habis separuh dah Syaban pula. Allahu Akbar. Kita berdoa semoga Allah mengurniakan kita sebagai tetamu Ramadan, insya-Allah. Doalah sungguh-sungguh, Allah beri, insya-Allah. Azam sungguh-sungguh. Kalau tak boleh pun azam kita, semoga Allah dapat pahala dah, insya-Allah. Baik. Kemudian kita nak baca juga dalam bab yang seterusnya, cerita tentang Rasulullah ni. Sebenarnya tuan-tuan kalau baca kitab fiqh yang berjela-jela panjang, kitab apa-apa pun sebenarnya diambil kat mana asalnya, dihurai mana? Dihurai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi cakap, kadang Nabi buat, kadang Nabi mengiyakan, ataupun sahabat-sahabat kata kami tengok Rasulullah buat gini. Jadi maknanya semua kitab fiqh semua tu, hatta Quran sekalipun ambil daripada mana? Daripada Rasulullah. Tu kena faham tu. Quran ni kalau Nabi tak syarah, sahabat tak berani nak hurai, tak berani. Tapi bila Nabi hurai, barulah sahabat ikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kitab apa-apa pun dimari daripada Nabi semuanya. Cuma kitab Syama'il Muhammadiyah ni sebahagian daripada adab Nabi, akhlak dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak tengok besar lagi, tengok Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Sittah. Sahih Bukhari saja ada 7,000 lebih hadis. Cerita bab Nabi semuanya. Nabi buat wuduk, Nabi buat jual beli, Nabi buat berhutang, macam-macam semua sekali. Maka dibuat kitab fiqh dan sebagainya. Jadi ni kita baca adab Nabi sedikit saja ni. Hadis pun ada lebih kurang berapa ratus di sini ni, 300 lebih. 300 lebih saja. Malam ni kita masuk sebab Syekh ni ada buat buku. Masuk muka surat 83. Kalau ada buku muka surat 83. Bahasa Arab, babu majaa fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi duduk. Nabi duduk ada cara dia. Kita duduk ada cara, Nabi duduk pun ada cara dia. Hadis muka surat 83, hadis 122. Hadis 122. Baik. Saya kalau tak ada kitab lagi bagus, saya boleh potong-potong. Boleh. Kalau dia kadang-kadang hadis sama berulang, kita tak baca. Baik. Kata Imam Tirmizi rahimahullah, hadis marfu', hadis ni sampai ke Nabi ni. Kata Imam, hadatsana Abdun ibnu Humayd, hadatsana Affan bin Muslim,
قال حدثنا عبد الله بن حسان عن حجدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلستي أرعدت من فرق. Allahu Akbar. Dia kata apa? Daripada Qailah binti Makramah bahawa dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Nabi beliau duduk secara berpaut lutut ke atas. Paut lutut ke atas. Duduk mana? Dia berkata, tak kala aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusyuk dalam duduknya, aku gemetar ketakutan dan terkejut. Allahu Rabbi, subhanallah. Tuan-tuan, hadis ini dia beritahu kepada kita salah satu cara duduk. Nabi pernah duduk. Nabi duduk dalam masjid. Dia masjid dulu, masjid Nabi ni tak ada tiang, tak ada dinding tak ada dinding ke guana tak ada. Nak nyanda tak boleh, nak kita nyanda sedar. Nabi dia tak apa jenis dinding ni tu, dinding tak ada macam kita ni, di atas tiang-tiang gitu je. Jadi duduk dia nak selesainya duduk. Kalau nak buat contoh dah betul. Syekh, tak boleh tunjuk. Duduk gitu. Dia peguk lutut. Peguk apa? Gitu. Macam Syekh duduk tu. Tapi dia rapat dada, pat lagi. Dia peluk. Nabi pernah duduk gini. Nabi pernah duduk begini. Baik. Boleh ji? Macam Syekh tu, tapi boleh gitu, okey dah tu. Cuma bahaya juga duduk gini. Ada kalanya Nabi larang juga. Ada riwayat kata larang. Tapi kalau nak duduk gitu boleh. Jangan bagi nampak aurat. Seluar tak pakai. Contohnya pakai kain pelekat je. Seluar tak pakai, seluar kecil pun tak pakai juga. Duduk gitu. Nabi larang juga. Tapi kalau ada pakai seluar dalam, ada dalam seluar, apa? Jangan nampak aurat. Nabi pernah duduk gini. Duduk dalam masjid. Kata ulama, Nabi duduk gini ketika Nabi bersendirian, tak ada orang. Tak ada orang. Kalau ada orang duduk gitu, dikira macam tak beradab juga. Tapi kalau berseorang diri, duduklah duduk guana pun hak kita bebas. Cuma kebetulan ada seorang perempuan ni, dia nak pergi jumpa Rasulullah, nak pergi jumpa Nabi. Tapi dia ni tak pernah tengok Rasulullah. Nabi duduk gitu, khusyuk, tak tengok orang, khusyuk. Tuan-tuan, dia kalau orang belum pernah tengok Nabi, bila tengok wajah Nabi dengan kecomelan, semat Rasulullah dengan gaya begini, ketar tengok Rasulullah. Haibah Nabi tu, haibatul Rasul. Ni pernah saya sebut. Nabi dengan Rasulullah dengan Nabi Yusuf, mana comel? Mana smart? Smart Nabi Rasulullah. Betul Wanda Haji. Berganda lagi sebab Nabi Yusuf comel-comel. Nabi Yusuf ni kata Nabi, Allah kurniakan kepadanya separuh kecantikan saja. Nabi kecantikan yang sempurna. Cuma orang tengok Nabi Yusuf, comelnya. Kita baca kisah perempuan di bandar tu, tak sedar. Tapi Rasulullah ni lain. Kecantikan Nabi yang sempurna, tapi ditutup dengan kehaibatan. Comel tapi smart, tapi ditutup dengan haibah. Macam kita nak pergi jumpa tuanku juga. Jumpa tuanku dah berdak-dak itu baru tuanku. Ini Rasulullah. Muslimat ni tengok tu. Dia tengok Rasulullah, Nabi tak tengok ke dia. Nabi dia khusyuk, seolah macam dia berzikir, ingat ke Allah. Tapi bila tengok Rasulullah, itu diketar, gementar dan ketakutan.
Orang Nabi ni, ya Allah, manis muka, Allahumma tahu. Inilah dipanggil haibah Nabi dah. Saya dah sebut, haibah ni mari ikut mana? Haibah bukan mari sementara semak. Tu kecil je kata ulama. Haibah dia mari ikut mana? Takwa, takut pada Allah. Siapa takut sungguh pada Allah, walaupun dia barang je, kampung je, tapi Allah campaklah hati dia. Orang takut ke dia? Orang gerung ke dia? Allah puasa, Allah campak. Tapi kalau kita depan orang, Allah waraknya. Belakang orang semua maksiat buat. Orang tak takut pun. Mungkin depan orang dia hormat, belakang orang tak hormat kita. Secara umumnya gitu. Jadi kata mahramah ni, bila tengok Nabi gini, Allah takutnya. Tapi Nabi ni tuan-tuan, bila orang diberitahu Rasulullah ada muslimat nak jumpa Rasulullah, tapi bila tengok Rasulullah dia kata, Nabi panggil, apa takut saya? Saya ni anak orang kampung je, orang Mekah, orang kampung saja. Saya bukan anak raja-raja. Nabi kata gitu. Saya makan qadik ni daging kering. Kalau kita tengok, saya makan ikan kering je. Gitu lebih kurangnya. Takut lah. Gitu. Tegur balik. Itu dia. Ada riwayat, orang perempuan ni mari nak jumpa Nabi sebab apa? Mari sebab nak suruh Nabi doa kepada anak saudara dia. Ada riwayat kata Rasulullah, anak saudara saya ni sakit Rasulullah, doalah ke dia. Maka Nabi pun pegang kepala dia. Ada riwayat dia pegang kepala dia, sakit di bahagian kaki, sakit bahagian kaki, dia pegang, baca, dia baca. Macam orang Darus Syifa buat sekarang, sama saja. Ada waris daripada Nabi, pegang kepala, sakit bahagian kaki. Ada juga riwayat Nabi Nabi komo-komo, Nabi tiup ke dia. Nabi sembuh ke dia, kata sahabat. Allahu Akbar. Sebab tu sahabat Nabi ni, bila Nabi pegang kepala dia ni, kata Sahih Bukhari, kalau Sahih Bukhari ada, dia panjang umur 90 tahun lebih. 90 tahun lebih dia. Tapi orang tengok di kepala dia tu ajaib, aneh. Sebab apa? Hak atas ni hitam legam, hak bawah ni putih belaka. Putih semuanya. Orang kata, sebab apa rambut awak atas hitam legam, bawah putih melepak ni, sebab apa? Lain pada orang lain. Maksudnya, kalau putih ada juga putih-putih bahagian atas. Dia kata apa? Saya dulu masa kecil dulu, Nabi pernah pegang kepala saya. Pegang kepala dia. Ya Allah, barakah tangan Rasulullah, pegang je. Dahsyat. Allahu Akbar. Betulah kita nak sangat. Lepas tu sahabat-sahabat Nabi dah, bila dia pegang tangan Nabi, macam Sayyidina Anas selalu pegang tangan Nabi. Bila dia pergi jalan mana-mana, bila Nabi dah wafat lama dah, orang pergi pegang tangan Anas, pegang tangan dia. Pegang apa? Nak cium, sebab Nabi dia pernah pegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas Nabi tu. Allah dahsyat Allah, semoga Allah beri kebaikan juga pada kita. Tu dia. Sahabat-sahabat ni Nabi, rezeki dia lah sahabat. Cuma kita nak dekat dengan Nabi tak dan. Tak dan. Sebab apa tak dan? Dah kita bukan sezaman dengan Nabi. Tapi tak apa. Nabi kata, semua umatku boleh dekat dengan aku, boleh dekat dengan aku, tapi bukan sekarang. Di mana? Di mahsyar. Di mahsyar. Di mahsyar boleh dekat dengan Nabi. Cuma Nabi pesan, Nabi buat syarat, siapa-siapa nak dekat dengan aku di padang mahsyar boleh, tapi biarlah akhlak dia baik, perangai baik. Perangai baik ni mana tuan-tuan? Perangai baik ni, bila kita bergaul dengan siapa-siapa, dengan isteri, dengan anak, dengan kawan-kawan siapa, orang rasa baik kita. Orang rasa, ya Allah, baiknya Haji, baiknya Haji Mat, baiknya Hajah, baiknya insya-Allah orang ni dia akan dekat dengan Nabi. Insya-Allah tuan-tuan.
Kita gitu juga. Itu dia. Allahu Rabbi subhanallah. Itu dia. Nabi duduk, cara Nabi duduk tu dia ada hikmah belaka yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Kata setengah ulama, cara Nabi duduk gitu tu, cara Nabi duduk macam pegang lutut semua. Apa maksud dia tu? Nabi ni ketua negara, orang yang paling istimewa dunia ni. Allahu Akbar. Nabi dia tak duduk cara raja-raja. Tak cara raja-raja. Dan Nabi duduk cara macam mana? Nabi duduk cara kapung saja. Kapung hidup cara gini. Duduk nengung gitu. Kapung je. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Dalam hadis yang lain Nabi kata, ajlisu kama yajlisul abdu wa akulu kama yakulul abdu. Nabi kata, saya duduk macam hamba abdi duduk. Dahsyat. Sedangkan Nabi ni siapa? Manusia yang paling terlalu luar biasa, lebih pada raja lagi. Tapi Nabi kata, saya makan duduk cara hamba abdi, dan saya makan pun gaya macam abdi saja. Nampak gitu? Allahu Akbar. Bagi kita gaya hamba ni, kita berasa command. Kita rasa rendah. Tapi sebenarnya manusia ni dia akan tinggi di sisi Allah. Tinggi di sisi Allah bila dia dah mencapai sifat abdi. Sebab tu Allah isytihar Nabi, subhanallazi asra bi'abdihi, abdihi, hambanya. Lepas tu tuan-tuan, kita turunlah. Kita perangai apa, biar perangai macam orang biasa saja. Cuma masalah kita ni nak buang sifat tu, sifat keakuan, rasa hebat, besar tu, payahlah sikit. Jadi kita tolong tuan-tuan, beramal kalau boleh beramal. Tak perlu ya hak dekat sekali, beramal dalam rumah tangga. Beramal dengan rumah tangga dulu. Biarlah kita berasa rendah dengan anak isteri kita, dengan isteri kita rendah je, buat rendah. Asal rasa kita ni macam raja. Tahu raja? Kalau raja sehari tak apalah. Raja sehari nak buat guana. Kali hidup biar raja, jangan ada raja, biar hamba sama-sama isteri. Ya Allah, kita gitu juga. Sebab tu kata ulama, dia kata ramai orang hari ini dia takabur. Takabur pada siapa? Suami takabur pada isteri ramai. Dia tak takabur pada orang lain. Dia takabur pada isteri dia. Dia rasa dia tinggi, baik dengan Allah, lebih mulia. Dia mengelehkan perempuan, mengelehkan, meremehkan, buat macam tukang sapu, tukang masak je, na'udzubillah. Itu hamba. Itu maknanya orang takabur, na'udzubillah deh. Baik. Allahu Rabbi subhanallah. Baik, itu satu hadis. Hadis yang kedua, cara Nabi duduk juga. Pernah Nabi duduk. An Abbad bin Tamin an ammihi annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Nabi pernah, ni pernah duduk seorang ni. Duduk seorang dalam masjid. Duduk ke mana? Duduk terlentang. Tidur terlentang. Kaki atas kaki duduk. Sambil macam kita duduk nengok seorang gitu. Terlentang. Tapi sahabat nampak. Dia kalau depan orang ramai, itu kurang adab. Duduk seorang kat mana kita lah. No. Nabi duduk seorang dalam masjid, akak kaki sambil merenung, tengok gitu. Pernah ni hadis ni. Cuma ada hadis yang lain, Nabi larang duduk gini. Larang kalau akak kaki ni macam tadi juga. Tak pakai seluar dalam, bahagian dalam tak pakai. Bila akak gitu kok, kalau orang tengok kok, nampak habis orang dalam. Tak boleh. Nabi larang. Tapi kalau duduk seorang, lain cerita lah. Baik, Nabi duduk tenang.
Allahu Rabbi. Nak kabur apalah hari ni tuan-tuan. Nak kabur ni, ini gaya orang kampung juga. Nampak tak? Gaya orang kampung saja. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terlalu luar biasa. Saya baca kisah ni, kisah lain. Nabi dia pernah musafir dengan sahabat, musafir ramai-ramai. Nabi ketua negara, musafir sahabat ramai-ramai. Kemudian bila sampai masa nak makan, kalau kita tengok sampai RNR berapa kali tak. Dulu tak ada jual. Nak makan kena sembelih kambing, masak. Kambing bawa tu adalah. Maka bang ada seorang, okey masa nak makan mesyuarat. Okey tak apa, seorang kata saya akan sembelih kambing. Sembelih kambing. Ada seorang lagi pula, tak apa saya akan lapah. Ada seorang pula, saya akan masak. Maka Nabi pun sebut, Nabi tu, saya akan cari kayu api. Nabi, saya akan cari kayu api. Nabi sebut ketua negara. Allah, sahabat kata Rasulullah, tak payahlah Rasulullah berehat sudahlah. Dah kata Nabi, saya nak pahala juga. Oh dahsyat tuan-tuan. Kita perhati, kita kalau kata haji duduk saya juga, haji rehat je. Kita kau sedap. Tapi Nabi dah. Sebab Nabi dia kata ulama, dia tak ambil nampak beza antara dia ketua negara rakyat. Tak nampak beza. Dahsyat tuan-tuan. Ini dipanggil tawadhu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah pernah satu lagi, Nabi pergi ke pasar dengan Abu Hurairah. Nabi pergi pasar dengan Abu Hurairah. Siapa tu di pasar, penjual tu pergi berlari nak cium tangan Nabi. Nabi tak benar. Jangan cium. Nabi tak benar cium tangan dia. Maksudnya sebab orang-orang dulu, orang ajam, orang-orang bangsa-bangsa lain bakal nak cium tangan Melaka. Tapi Nabi tarik tangan dia. Dahsyat tak? Wallahu a'lam lah. Sebab Nabi tak boleh nampak begini. Jangan melebih sangat ihtiram Rasulullah. Nabi buat ajar gitu. Lepas tu bila Nabi beli baju, beli seluar. Nabi beli seluar, riwayat seluar beli dengan Abu Hurairah. Siap-siap nak balik. Bila nak balik, Abu Hurairah nak bawa Rasulullah. Biar saya bawa seluar Rasulullah. Biar saya bawa. Rasulullah kata, tuan dia lebih berhak bawa. Nabi tak benar, Nabi bawa sendiri. Allah, kalau kita beli orang bawa, kita suka sangat kita dah. Tapi Nabi tak. Dahsyat Rasulullah. Allahu akbar. Benda-benda begini patut kita kena muhasabah diri, supaya kita jangan rasa biar kita nampak biar sama macam orang. Terutama dalam rumah tangga kita. Baik, habis hari itu. Itu cara Nabi duduk. Pernah banyak lagi cara lain, tapi pernah Nabi duduk gini. Baik. Cuma tuan-tuan, riwayat menyebut Nabi tidak pernah, kalau depan orang ramai, tak pernah Nabi duduk nampak lutut Nabi. Maksud tuan-tuan, kalau kita tengok macam duduk silang, tahu bersilang? Nabi kalau depan orang tak pernah duduk silang kaki, tak pernah. Tak nampak depan orang. Allahu akbar. Jadi ini benda-benda yang kita kena muhasabah dan kita kena renung juga. Begitu juga dalam bab ni, kalau jumpa orang kita suka benar. Kalau orang beri salam kita lalu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, suka benar. Tapi Nabi dah, Nabi beri salam dulu. Assalamualaikum. Malah sahabat-sahabat nak beri salam pun tak ada. Nabi beri dulu. Allahu akbar. Dan satu lagi, bila bersalaman pula Nabi Assalamualaikum, dan Nabi dulu menghulurkan tangan. Dan riwayat menyebut Nabi tak pecat, tak tarik tangan dia, melainkan orang tu lepas dulu,
baru Nabi tarik. Oh dahsyat. Allah 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 Akbar. Nah, kita muhasabah balik diri kita dah. Jangan kita tirulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, Nabi zaman Nabi dulu dia duduk, kalau pergi rumah-rumah orang, rumah siapa ke, dia tak pakai duduk secara naik, pakai duduk atas sofa, kerusi sofa, dok. Nabi tak duduk atas kerusi sofa. Dan Nabi duduk mana? Kalau kita tengok ada tikar ke kapek ke, tak kira lah. Lepas tu bagi batas seseorang. Batas untuk, dia panggil, untuk bertukar gitulah. Macam kita pergi rumah, saya pergi rumah macam Tok Guru di Mesir pun ramai lagi gini. Saya nampak gitu ulama-ulama daripada Yaman pun gitu. Dia tak duduk di sofa macam kita tu. Tapi tak salah pun kita nak pakai sofa. Tapi di hadis ni pernah. Tengok ni, daripada Jabir bin Samurah, dia berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar ke bantal pada sisi kiri badannya. Kadang-kadang macam duduk tonton duduk gini duduk congok gini, lepas tu dia beri batal je. Bukan nak tidur, nak suruh boleh duduk benda panggil, nak duduk jeng-geng tau. Jeng-geng pun boleh jugalah duduk batal gitu. Nabi kau dengar duduk gitu. Ada juga riwayat sebut demikian. Allahu akbar. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al isyraku billah wa uququl walidain. Qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Qala wa syahadatu zur wa qawlu zur. Qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Dia kata Nabi pernah duduk menyandar gitulah, duduk dengan batas, duduk menyandar. Lepas tu Nabi kata apa? Sukakah kamu saya nak beritahu kepada kamu di antara sebesar-besar dosa? Nak khabar ni sebesar-besar dosa. Jadi banyak lagi dosa-dosa besar lain. Nabi nak sebut beberapa perkara saja. Nabi sebut 3 dosa besar ni. Bi akbaril kaba'ir. Ada lagi dosa besar tapi ni yang besar sekali ni. Apa dia? Qalu bala ya Rasulullah. Masa ni Nabi tengah duduk benda ni, duduk nyanda gitulah, nyanda. Nabi kata yang pertama al-isyraku billah, syirik pada Allah, dosa besar. Betul orang syirik kafir samalah, dia juga tula je. Syirik menyekutukan Allah. Kafir keluar pada agama sama kok. Murtad sama lagi tu. Hak ni kata Nabi dosa besar. Dan kalau mati tak bertaubat, kekal dan neraka selama-lamanya. Berjuta-juta tahun. Oh, tak ada maaf bagimu. Lepas tu kadang-kadang kita kesian juga kawan kafir ni. Kesian kawan kafir. Sebab tu Nabi dah, Allahu akbar, Nabi sepanjang hidup dia ni tengok orang kafir, orang bukan Islam, Nabi kesian sokmo. Lepas tu Nabi tak tidur malam. Tak tidur malam, kesian ke dia. Yang apa? Nak tarik dia biar Islam seramai-ramainya, nak selamat seramai-ramainya. Kesian ke dia. Kita hari ni tuan-tuan tengok orang kafir, minta maaf dah. Tengok orang bukan Islam, kita berasa ke mana? Masukkan tuan-tuan. Tak berasa dia tau. Allahu akbar. Cuba kita bayangkan orang bukan Islam tu, adik-beradik kita, anak-beranak kita, mana wow? Abang kita, Allah, adik kita dah Islam contohnya. Ya Allah, derita kita sebenarnya. Sebab tahu dah azab selama-lamanya. Dan sebab itulah Nabi pergi ziarah orang Yahudi. Orang Yahudi ni anak Yahudi. Yahudi pun dia baik dengan Nabi, dia berkhidmat dengan Nabi, tapi tak masuk Islam.
Bila pergi ziarah, Nabi kata, masuklah Islam, ngucaplah la ilaha illallah. Anak orang Yahudi. Jadi anak orang Yahudi ni pun tengok wajah ayah dia Yahudi. Nabi, anak ayah dia kata apa? Ikutlah Rasulullah, Abul Qasim, ikutlah dia. Dia pun mengucaplah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati lalu. Nabi bila keluar, alhamdulillah, leganya ya Allah, dapat selamat seorang. Ya Allah akbar. Dengar Sebab tu sahabat tanya Rasulullah, syirik ni makna apa Rasulullah? Syirik ni maknanya menyekutukan Allah. Nak menyekutukan Allah, ada Tuhan lain. Dan daripada Allah ada kuasa lain yang boleh memberi bekas, menyembuhkan. Syirik. Ada kuasa lain dan sebagainya lah, menafikan sifat Allah ataupun ingkar kepada Rasulullah, tak percaya ke Nabi Muhammad, kufur semuanya. Na'udzubillah, ya Allah, selamatlah kita. Malah ada ulama kata, sesiapa yang memerangi Nabi, perangi Nabi, nak bunuh Nabi, kufur. Kufur. Allahu akbar. Na'udzubillah dah. Baik. Yang kedua, dosa besar lagi apa kata Nabi? Uququl walidain. Durhaka pada ibu bapa. Dia durhaka pada ibu bapa ni, lawan durhaka apa dia? Albirrul walidain. Lawan dia albirrul walidain. Jadi kata para ulama, banyak kalau kita boleh buat 4 perkara ni. 4 perkara ni insya-Allah kita dikira tak durhaka dan dikira kita berbakti pada ibu bapa. 4 perkara. Jangan miss. Kalau mak ayah kita ada, kita buat gini. Kalau mak ayah kita mati dah, kita tengok Allah, kita salah dulu, taubat awal-awal. Begitu dah lagi, taubat dah nak buat ke mana? Yang pertama ialah dari segi qaulun. Qaulun ni mana apa? Kata-kata. Sebab tu tak boleh cakap kasar dengan mak, tak boleh. Kasar, berasa hati, durhaka selalu. Kena guna. Kena cakap lemah lembut dengan mak. Sebab tu kalau mak panggil, Man, dia tengah main geng. Tahu main geng? Budak-budak Allah, tengok sungguh. Tengah main geng. Dia nak marah, Man. Tapi, ya mak. Nak marah ke mak dia. Ada juga gitu. Durhaka dah dia panggil. Allahu akbar. Tak boleh cakap kuat, tak boleh dengan mak ayah, tak boleh. Dah mana? Cakap lembut-lembut sama. Qaulun. Dari segi nada, tak cakap kuat. Sebab tu Hasan Basri rahimahullah, tok guru besar di kalangan tabi'in, kalau cakap dengan mak ayah dia, ya mak, ya, dengar tak dengar cakap. Takut suara kuat. Dan satu dari segi nada suara. Yang kedua, kata-kata tu biarlah menyenangkan mak selalu. Mak apa khabar? Mak makan dah? Abang makan dah lagi? Pergi musafir mana-mana. Kadang-kadang anak dak telefon ke mak ayah sehati sekali. Siapa kedak lagi ke mana ni? Kita kena telefon sama. Cerita ke dia. Ya, menyenangkan dia. Menyenangkan dari segi kata-kata. Ataupun duk mendoakan. Ya Allah, ya Rahman. Sebab tu walau mak ayah kita mati dah pun, kena doakan lagi. Ya Allah, ampunlah dosa mak ayah saya. Kena ada doa ampun, kena ada. Minta semua. Insya-Allah. Qaulun. Yang kedua, fi'lun, perbuatan. Sebab tu kalau semua perbuatan yang kasar, orang terkena panggil kasaran. Tahu kasaran? Kasaran panggil, buat kasar dengan mak, durhaka lalu. Hatta kalau mandi, ada orang yang mandi mak dia uzur, dia mandi kasar. Dia kasar gitu pun kena durhaka. Tak boleh. Ya. Allahu akbar.
Macam ada pernah cerita lah, orang cerita, betul ke tak tahulah, dia kata ada seorang tu dia jaga mak dia uzur. Dia jaga mak dia uzur. Dia kasar lah, mungkin pakai, tolong pakai pampers ke, kasar, mandi pun macam-macam kasar sangat. Mak dia tak boleh cakap, tak boleh bercakap dah. Tapi dekat nak mati, dekat nak mati, tiba-tiba mak dia bersuara. Mak dia kata apa? Siapa hatinya mung, orang Terengganu siapa hatinya muak ke mak gini. Mak dia sebelum ni tak boleh cakap, tapi dekat nak mati tu, tiba-tiba mak dia bersuara, siapa hatinya muak ke mak gini. Setak dia. Lepas tu nama dia mak dia apa? Duduk hati lah. Nampak tak tuan-tuan? Na'udzubillah, jangan buat kasar, jangan. Na'udzubillah, jaga molek. Dan buat ke mana? Buat lemah lembut sok mo. Kadang-kadang suap makan ke dia, pipi pergi ke hospital, ke orang tua-tua. Sudah mana lagi? Kadang-kadang mandi dengan molek. Ada satu keluarga tu, ni cerita betul juga ni, cerita pengalaman tak apa. Adik-beradik ramai, tapi kalau mandi, mak dia nak suruh, nak abang sulung sok mo mandi. Kakak ke apa, tambuh pula air. Maka dia cek apa mak nak suruh dia mandi sok mo ni. Boleh cek-cek orang lain kasar dan kadang sejuk mandi. Mungkin abang suruh dia mandi dengan lembut, air pun air dak panas, dak sejuk. Mungkin gitu, wallahu a'lam bissawab. Jadi jaga tuan-tuan dari segi perbuatan tu. Anak-anak sebab tu dari segi hukum fiqh, kalau mak suruh pergi beli apa-apa, dia tension. Bila mak suruh benda, dia pun tutup itu, degan set tak kata durhaka tu, Allahu akbar. Tapi anak-anak tak faham negeri ni tau. Allahu akbar. Saya cuba panjang sikit tak apa dah bab ni, biar kita faham, takut kita ada salah juga. Allahu akbar. Tapi ada pernah satu kes yang pernah saya jumpa lah. Ada seorang perempuan, kita buat kursus di Selangor ke mana tak tahulah. Dia pernah, perempuan cerita pengalaman dia pernah cuti 6 bulan tanpa gaji. Sebab apa? Sebab nak jaga mak dia sakit. Dia jaga tu macam jaga benda panggil, macam bahasa menatang minyak penuh tu, jaga semati, jaga. Tak dah sampai 6 bulan mak dia mati mak dia dah. Tapi mak dia sebelum mati tu, mak dia pernah sebut. Mak dia kata apa? Mak dia kata, baiknya anak mak. Baiknya anak mak. Masa tak lama lepas tu mak dia pun meninggal. Tak lama lepas tu lah. Jadi dia bila mak dia kata gitu, Allah, sedapnya, puas hatinya berasa. Nampak tak tuan-tuan? Itu birrul walidain tu. Allah rezeki dia. Baik. Yang ketiganya, kalau nak jaga mak ni, jaga dari sudut nafkah. Belanja. Sebab tu kalau mak ayah yang miskin, wajib anak-anak pergi kerja beri nafkah, wajib. Dia kena cari. Kalau mak ayah dia yang miskin. Sebab tu jangan kedekut sangat nak beri duit ke mak. Jangan kedekut sangat. Allahu akbar. Beri. Kita beri 2 riyal beli makan. Beli 2 riyal. 2 riyal je. Beli 2 pisang contohlah ke mak. Allahu akbar. Mak makan. Berapa kita dapat pahala? Bukan 10 kali ganda. Kata ulama, bukan 100 kali ganda, bukan 700 kali ganda, 1000 kali ganda dia sebut dalam kitab. Ribuan. Ya. Soalnya pahala Allah yang Maha tahu. Nampak tak tuan-tuan? Allahu akbar. Jadi nafkah kena jaga molek sudah insya-Allah. Dan ada selagi juga ulama sebut, kalau birrul walidain ini supaya tak durhaka bila mak bersendirian. Mak bersendirian, jangan biar bersendirian, jangan biar dia takut. Kadang-kadang ada lok mak
ataupun ayah duduk seorang je. Ada orang dia duduk sibuk KL, contohnya orang tua dia tak ambuh duduk kat mak, contohlah. Jadi dia kena ikhtiar, jangan pergi bersendirian, jangan pergi dia takut. Kalau tidak, belum dikira anak yang berbakti lagi. Belum dikira anak yang berbakti. Dalam kitab fiqh sebut satu lagi ni, jangan orang kita buat. Bila mak mati, ayah bersendirian, disunat bagi anak-anak cari pasangan untuk ayah. Cari apa? Cari pasangan. Jangan Allah ayah nak nikah pula. Nak nikah dia. Allahu akbar. Disebut anak-anak kena cari. Dia ialah orang lain tolong boleh, tapi kalau orang lain dia susah sikit, dia tahu hati budi ayah dia tu. Nak orang guana. Kena cari. Kalau mak lain dia. Mak bila ayah mati dia lain. Tapi kalau nak kahwin, jangan halang. Ni anak-anak halang. Tak baik, dosa tu. Tak boleh halang. Tapi kena tolong cek orang gini tak apa, tapi jangan halang. Nampak tak tuan-tuan? Ni Allahu akbar. Perempuan lain kalau lelaki terutamanya. So anak-anak cari. Kawan-kawan cari itu boleh juga, tapi dia kadang-kadang cita rasa ayah dia tahu. Allahu Rabbi. Ini disebutlah kitab fiqh sebut tu. Anak-anak soleh dia cari pasangan untuk ayah dia. Nampak ramai senyum ni. Berita baik ni. Dak apa kalau ada orang yang boleh berkhidmat, kita bayar, dak apa. Boleh je. Carilah siapa bayar ke dia berkhidmat. Tapi senang-senang kahwinlah. Kahwinkan. Boleh, hukum fiqh boleh. Kalau orang tu dak apa, kita buat ajar. Allahu Rabbi subhanahu. Tapi kalau mak dia lain. Kadang mak dia kadang-kadang cukup dia boleh urus diri dia bersama dengan anak, dia tak ambil orang lain. Sebab itulah Abu Darda, tahu Abu Darda, kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Abu Darda ni hidup dengan isteri dia lah, Ummu Darda. Lepas tu isteri dia kata satu bila dah kahwin lama ni, maka isteri dia kata, ya Abu Darda, dulu awak pinang saya, awak pergi jumpa ayah saya, pinang saya dan sebagainya, maka ayah saya kahwinlah kita dua. Sekarang ni isteri kata ni, saya nak pinang awak pula. Nak pinang apa ni? Nak kahwin dalam syurga ni. Ada juga nak kahwin dalam syurga. Abu Darda kata, boleh nak kahwin saya dalam syurga. Kalau saya mati dulu, awak dah kahwin dah dengan siapa-siapa pun. Sebab gini, sebab isteri ni kalau suami dia mati, dia berkahwin dengan orang lain, maka di akhirat pasangan dia seorang je. Kalau dua orang pasangan ini, dia akan pilih. Di akhirat dia pilih mana hak serasi dengan dia, mana akhlak yang paling baik. Dia akan pilih hak ni. Mungkin suami nombor 2, mungkin suami nombor 1, terpulanglah. Jadi Abu Darda kata, kalau awak nak kahwin sungguh dengan saya di akhirat bila saya mati, saya kahwin dengan siapa-siapa lah. Sebab sahabat Nabi ni gini, kalau mati seorang suami, mereka tak akan biarkan perempuan menjanda. Mereka tak biarkan. Mereka akan pinang selalu. Ini sama sahabat. Mereka tak biar mereka hidup bersendirian. Mungkin dari segi nafkah dan sebagainya. Ni orang lok je ni tau. Nak mana suruh kita, suruh yang tak ikut syariat sebenarnya. Mana awak ke mana? Sabarlah. Jadi bila kebetulan Abu Darda mati dulu sungguh. Mati sungguh. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan dia melamar Ummi Darda. Bila melamar, dia berkata, ya Muawiyah, I'm sorry. I'm sorry lah, sebab saya dah berjanji dengan Abu Darda nak hidup semati dalam syurga bila-bila. Tak ada apalah hak gitu. Mak waktu mak lain. Tapi kalau ayah tak boleh. Anak-anak tak boleh love ayah ni. Siang ke ayah. Jadi cari pasangan untuk ayah.
Contoh gitulah. Dan selagi wajalasa, insyaAllah sambung hari ni akan datang. Belum habis lagi hari ni, kita sambung akan datang dah, insyaAllah. Tanda dulu. Kita khabar modal je malam tu. Lepas tu khabar anak-anak soleh dicari untuk ayah dia. Carilah tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Isi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma arzuqna syafa'atan nabiyyikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.